Kemudian tanda kecil ini ada yang disebutkan oleh Rasulullah sehingga Nabi sendiri penuh kehairanan dan ta'ajub. Nabi kata ada tanda kecil yang sangat pelik, yang aku pun tidak pernah melihat tanda kecil itu, iaitu wanita-wanita yang berpakaian dan tetapi telanjang. Sahabat tanya, ya Rasulullah, macam mana pakaian tetapi telanjang? Nabi kata, aku pun tak tahu. Subhanallah. Dekat tubuh dia ada kain, tetapi kain tu nampak kulit, nampak bentuk tubuh. Nabi tak pernah tengok. Hari ni tiap-tiap hari kita tengok tanda kecil yang Nabi kata, aku tak pernah lihat tanda kecil itu, tetapi kumpulan wanita yang berpakaian tetapi telanjang, mereka bukan saja tak masuk syurga, bau syurga pun tidak. Berat kan tu? Ancaman itu berat. La yadkhulnal jannah, bukan saja tak masuk syurga, la yajidna rihaha, wangi-wangian syurga yang terbit setelah pintu syurga dibuka, yang dapat dicium daripada 500 tahun perjalanan di atas sirat, wanita hak telanjang berpakaian tadi, bau tu pun tak boleh. Dia jatuh awal lagi. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Betapa ramai yang macam ni hari ni. Ketat, nampak tubuh badan dan nampak kulit. Kemudian Nabi wafat. Antara tanda kecil kiamat, kewafatan Rasulullah. Nabi sebut, waktu Nabi hidup, Nabi sebut antara tanda kecil kiamat, wafati, mauti, kata Nabi. Nabi sebut kepada seorang sahabat, dia yang riwayatkan hadis tu, seorang sahabat, saya tak ingat nama sahabat tu, tak masyhur, sahabat hebat tapi tak masyhur. Mauti, kata Nabi. Kemudian Nabi wafat. Hari ini kalender 1440 Hijrah. Sudah 1400 tahun berlalu kewafatan Rasulullah, tempoh Nabi hidup, tempoh Nabi wafat sampai malam ni, lebih kurang. Itu saya sebut tu tahun yang lebih kurang. Lebih kurang 1400 tahun. Maksudnya Ustaz, sudah banyaklah tanda-tanda kecil. Ya. Yang berlaku, yang dipastikan oleh para ulama yang pakar hadis dan pakar tentang hadis-hadis akhir zaman. Rahimahumullah. Para ulama sebut, ulama kata ni dah berlaku, ni dah berlaku, ini dah berlaku. Bila habis tanda kecil kiamat, kalau hari ni habis keseluruhan tanda kecil kiamat, tuan-tuan, contoh hari ni, hari apa ni? Sabtu. Tolong saya. Kalau hari ni Sabtu selesai keseluruhan tanda kecil kiamat, esok datang tanda besar kiamat yang pertama. Ni ilmu ni, semua yang saya beritahu ni kaedah Nabi yang ajar. Tapi saya tak baca ada hadis dia, saya terus hurai dia punya ibrah dia, ibar dan izah dia. Seandainya hari ini selesai tanda kecil kiamat keseluruhan, esok tanda besar pertama muncul. Nabi pun sebut 10 tanda besar kiamat yang masyhur, 10 yang paling masyhur. Dajjal, kemudian Nabi Isa, kemudian Ya'juj wa Ma'juj. Tajuk malam ni. Ni nak pergi ke tajuk malam ni, pula parah. Dajjal, Nabi Isa, Ya'juj wa Ma'juj. Gempa di barat, gempa di timur, gempa di semenanjung Arab. Ni ada 3 beradik. Ni ada 3 beradik. 3 ni boleh jadi sehari serentak dan paling lewat sehari. Dia panggil, ulama sebut 3 serangkai. Dabah binatang, dukhan asap, matahari terbit di sebelah barat. 3 ni ulama hadis sebut 3 ni tanda besar kiamat, 3 serangkai.
sama ada berlaku satu hari serentak ataupun sehari. Yang mana dahulu tak kisah. Yang ni dulu, ni depan, belakang. Dukhan ni saya sebut sikit je. Orang Islam yang ada iman, dia demam dan batuk. Orang kafir sakit berguling-guling. Dabah binatang, dia tak sentuh orang langsung. Yang paling saya takut, dabah ini dia datang kat satu orang, dia letak cop Muslim atau kafir, dua je. Fasik, atas pagar, munafik, tak payah. Muslim, kafir, dua je. Dabah ni. Binatang berkaki empat, dia tidak mencederakan sesiapa pun di atas muka bumi ni. Tak payah takut. Yang ni tak payah takut. Cuma orang berilmu takut, para ulama takut dengan dabah ni ialah dia menentukan siapa Muslim dan siapa kafir. Dua je. Dia letak tongkat Nabi Musa, Muslim. Dia letak cincin Nabi Sulaiman, kafir. Hadis sahih. Hari ni, yang ni doktor, yang ni tun, yang ni ustaz, yang ni hakim, yang ni dalam tak ada siapa tahu. Keluar dabah ini, panggilan ketika hari dabah itu keluar, setiap orang kita nak panggil satu orang, kita kata kafir. Macam kawan yang kita panggil tu pun panggil kita balik Muslim, sekejap. Tak ada, habis rahsia. Kemudian matahari terbit sebelah barat. Yang terakhir angin. Yang ke-10. Lepas angin ini keluar beberapa saat, kiamat. Angin ini angin yang lembut, bukan taufan. Angin je dia datang daripada Yaman. Apabila dia menyapa orang yang beriman, bukan beriman, orang Islam lah, kita kata bukan beriman, orang Islam je. Siapa yang masih ada iman walaupun sebesar zarrah, apabila disapa oleh angin itu, mati. Sehingga ada orang yang di dalamnya ada iman besar zarrah, tak pernah solat, tak pernah puasa, dan tak pernah mempersendakan Islam. Ini penting. Dia tak pernah mempersendakan Allah, tak pernah mempersendakan Rasulullah, tak pernah mempersendakan Islam. Ada iman sikit je, mati dia. Mati dia dengan angin tadi. Setelah angin itu menyapa semua orang yang berbaki iman walaupun sebesar zarrah, mati keseluruhan orang yang ada Islam dan iman dalam hati dia. Maka berbakilah di atas muka bumi ini, daripada barat ke timur, utara ke selatan, hanyalah calon ahli neraka Jahannam yang akan kekal selama-lamanya di dalam neraka. Wal'iyadzubillah. Lamakah mereka ini hidup, Ustaz? Nabi sebut Luka ibn Luka. Boleh jadi dua generasi. Disebut ada hadis sahih. Sehingga apabila Allah mematikan kesemua yang ada iman walaupun sebesar zarrah, zarrah ni tak boleh tengok dengan mata kasar, terlalu kecil, iman kecil. Semua mati, tinggal kafir original. Tinggal bakal penghuni neraka tetap sahaja selama mungkin lebih dua generasi. Luka ibn Luka, kataan tak elok lah. Luka ni kataan tak elok dalam bahasa Arab baku, fusha. Jangan pun nama kedai pula. Lah ni kedai macam-macam, kan? Sudut melantak, kedai. Nama pun geng neraka lah tengok. Nabi suruh makan, berhenti kan. Ni sudut melantak, contoh. Luka ibn Luka, kataan yang tak elok tapi Nabi sebut. Ayahnya jahat, anaknya jahat. Ayahnya zalim, anaknya zalim. Ayahnya penzina, anaknya penzina. Ayahnya pencuri, anaknya pencuri. Sama-sama jahat waktu tu atas muka bumi ni.
waktu tu berlaku kiamat. Habis. Itu perjalanan secara ringkas awal sampai habis.